Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri kasyamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan wajib i'tiqad bahawa sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala itu binasa sekaliannya, melainkan 10 perkara. Ini kesinambungan kita pada perbicaraan kitab Faridatul Faraid, di mana pada kali ini kita masuk pada perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang wajib kita beriman dengan dia, yang wajib kita yakini, yang mana ianya bukanlah daripada perkara-perkara yang boleh kita fikir dengan akal, bukan benda bangsa akliyat, benda hak boleh kita fikir, tidak. Tapi ianya merupakan perkara yang kita dengar daripada Nabi, daripada Rasul, daripada Allah, daripada syarak, maka kita wajib percaya dia. Nak fikir dia tak sampai. Itu dinamakan perkara-perkara sam'iyat. Lalu tu di antara perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita i'tiqad, maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad, wajib kita kena pegang, wajib kita kena tahu, serta kita kena mengaku putuh di dalam hati kita. Apa dia? Bahawa sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala itu wajib kita kena i'tiqadnya benda hak selain daripada Allah dan sifat-sifat Allah. Wajib kita i'tiqad Allah dan sifat-sifat Allah lain daripada tu, lain daripada Allah, lain daripada sifat-sifat Allah, maka binasa sekaliannya, sekalian perkara-perkara yang selain daripada Allah
dan juga sifat-sifat Allah. Semuanya binasa. Semuanya akan hancur. Semuanya akan, maknanya akan musnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap, maknanya tiap-tiap benda ialah musnah kesemuanya, hancur belaka. Maka wajib kita i'tiqad selain daripada Allah, selain daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua benda-benda lain daripada Allah dan sifat-sifat Allah binasa sekaliannya, hancur sekaliannya, musnah sekaliannya. Melainkan hak ni tak musnah, hak ni tak hancur. Tak hancur hak ni. Apa dia? 10 perkara. 10 perkara ni tidak hancur. Lain daripada tu, kalaulah ianya bukan Allah dan sifat-sifat Allah, hancur, binasa semua. Tapi 10 perkara ni tak hancur dia. Yang mana benda ni 10 perkara dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil kekal aridi ataupun kekal muqayyad, kekal yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan jenis dia tu kekal, tidak, tapi Allah yang mengekalkan dia. 10 perkara ni kalau Allah Ta'ala tak beri kekal, binasa juga. Tapi Allah Ta'ala beri kekal dia. Apa dia 10 perkara yang Allah Ta'ala beri kekal? Allah Ta'ala kehendak mengekalkan benda ni dengan maknanya benda-benda lain semua binasa, hancur habis. Tapi 10 perkara ni tak binasa, tak hancur dia. Sampai kiamat tak hancur dia. Apa dia? Iaitulah ruh. Ni tak hancur sampai bila-bila, selama-lama tak hancur dia ni. Yang mana Allah yang memberi benda ni tak hancur. Maka yang pertama daripada 10 perkara yang tak binasa, maka di antaranya iaitulah yang pertamanya ruh. Ruh kita. Ruh kita ni tak hancur. Hak matinya, hak binasanya jasad. Jasad kita hancur. Anda kalau masuk dalam kubur, hancurlah, musnahlah. Maknanya tubuh badan kita. Adapun roh, hak ni tak acuh. Walau ditiup dengan sangka kala sekalipun, dia tak acuh 10 perkara ni. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak acuh dia. Tu yang pertamanya roh. Dan ajbuz zana, tak acuh juga. Ajbuz zana ni kekal dia selama-lama. Ajbuz zana, hak lain daripada tu semua hancur. Adapun ajbuz zana tak hancur. Apa itu ajbuz zana? Ajbuz zana ni apa? Cuba kita tengok pada angka yang kedua. Mungkin di luar kotak. Qauluhu ajbuz zana, iaitulah satu tulang. Ajbuz zana ni ialah satu tulang yang amat kecil. Tulang ni kecil saja. Tulang ni kecilnya tulang ni tulang ajbuz zana ni kecil dia sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi, maknanya halus ajbuz zana ni. Tempat bagi ajbuz zana ni, dia berada di mana ajbuz zana ni? Hak tidak hancur ni, lain daripada tu semua hancur. 10 perkara di antaranya ajbuz zana. Maka tempat dia, posisi ajbuz zana ni, dia ada pada akhir tulang belakang. Dia berada di hujung, di bawah tulang belakang kita.
Ada di hujung, di bawah tulang belakang di setiap manusia. Yang mana ajbuz zanat ni tertentu ia ajbuz zanat dengan manusia. Di binatang tidak ada. Di lain daripada manusia tidak ada, adanya di manusia saja. Maka tiada binasa ia ajbuz zanat. Hak ni tak acu ajbuz zanat ni. Allah Ta'ala beri kekal ajbuz zanat ni. Maka ajbuz zanat ni lah, dan daripada ajbuz zanat dijadikan manusia pada hari kiamat. Daripada ajbuz zanat ni lah dijadikan kita kembali manusia pada hari kiamat, setelah mana kita dimatikan oleh Allah dan kita dibangkit. Maka dibangkit itu Allah Ta'ala jadikan kembali kita manusia daripada ajbuz zanat. Ajbuz zanat ni ialah satu tulang yang ada pada belakang kita. Besarnya kecil saja, sebesar biji sawi. Maka daripada dia kita akan dibangkit pada hari kiamat kelak. Seperti barang yang di dalam hadis Bukhari dan Muslim, intaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahida wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap daripada manusia, maknanya tidak adalah daripada manusia itu sesuatu pun, melainkan semuanya akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni akan hancur. Manakala kita mati ditanam, maknanya di dalam tanah kelak akan hancur semuanya, melainkan satu tulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan ajbuz zanat. Dan daripadanya lah, kata Nabi, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Daripada tulang ajbuz zanat ni Allah Ta'ala jadikan kita kembali, yang mana kita akan berada pada hari kiamat setelah mana ditiupkan sangka kala yang kedua. Ajbuz zanat ni tidak hancur ni. Itu dua. Roh tak hancur, ajbuz zanat tak hancur, tak musnah dia. Dan jasad anbiya dan syuhada, tubuh badan daripada kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, ni tak hancur. Tak hancur tubuh badan mereka. Dan syuhada, mereka hak mati syahid dalam peperangan, hak nak meninggikan agama Islam, tiba-tiba mati dalam medan perang, jasad dia tak hancur hak ni. Kerana itulah ada pembuktian di antaranya, maknanya berita-berita, manakala nak dikorek, nak ditukar kubur, misalnya nak dibungkam oleh satu-satu kerajaan ataupun satu-satu manusia, bila digali, tengok masih elok lagi mayat. Mayat siapa ni? Di antaranya ialah mayat syuhada. Mereka yang mati syahid. Hak ni tak acuh dia. Tak acuh. Maknanya orang yang mati syahid, begitu juga tubuh badan sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul tak acuh. Roh tak acuh. Ajbuz zanat tak acuh. Tubuh nabi-nabi, rasul-rasul, tubuh sekalian para syuhada, hak ni tak acuh. Dan arash, tak hancur juga arash ni. Arash ni ialah satu makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan, yang mana arash ni ialah satu makhluk yang paling besar, dijadikan daripada nur yang meliputi sekalian alam ni. Maknanya sebelum daripada terjadinya kiamat, ditanggung oleh 4 malaikat. Apabila berlakunya kiamat, ditanggung oleh 8 malaikat. Itu arash, satu makhluk Allah yang paling besar. Itu pun tak hancur juga. Allah Ta'ala beri kekal dia. Tapi dia ada permulaan. Siapa yang menjadikan dia? Allah. Tapi sebelah balik musnah,
Oh tidak, kekal dia. Kekal aridi namanya. Kekal muqayyad, kekal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arash. Dan kursi. Kursi ni pun satu makhluk Allah taala, namanya kursi. Satu makhluk Allah taala. Pun maknanya tidak hancur juga, tak binasa juga kursi ni. Dan luh mahfuz, tempat catatan segala takdir manusia yang dicatat di luh mahfuz. Segala catatan-catatan kita semuanya telah tercatat di luh mahfuz. Luh mahfuz ni pun tak hancur juga, tak binasa juga, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qalam makhluk Allah taala tak hancur juga, nama qalam. Dan syurga dan neraka. Ini 10 perkara ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil kekal muqayyad ataupun kekal aridi. Kekal yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beri kekal? Allah yang beri kekal akan 10 perkara ni, tak hancur. Hal lain daripada tu semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Hak makhluk hak tak hancurnya, ni 10 perkara ni. Habis itu. Itu wajib kita i'tiqad. Dan bahawasanya tiada mengetahuikan hakikat roh itu, melainkan yang hanya tahu bagaimana ke hakikat sebenar-benar roh ni, melainkan Allah Ta'ala. Dah tadi dia kata roh ni maknanya kekal dia. Allah Ta'ala beri kekal, tak binasa dia. Lain daripada tu semua akan binasa, tapi roh tak binasa. Roh ni apa? Roh ni seolah-olah orang tanya. Maka roh ni tidak ada siapa yang dapat tahu akan hakikat, realiti ataupun sebenar-benarnya roh ni macam mana. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu. Yang lain daripada Allah tak tahu bagaimana roh. Hatta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada kelompok Yahudi mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari tanya nak nak cuba Nabi ni, adakah ni ialah Nabi sengotikah ataupun tidak. Kerana di kitab-kitab mereka telah menyatakan kalaulah Nabi ni ialah Nabi yang sungguh-sungguh, kalaulah Muhammad ni ialah hak sebenar-benar Nabi di akhir zaman, pasti dia tidak akan jawab. Pasti dia tidak akan tahu bagaimanakah hakikat roh. Kerana Nabi-Nabi kami, Nabi-Nabi hak terdahulu semuanya tak tahu. Dan diceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Dia pun nak Maka dia bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang roh. Lalu tu turun wahyu, Allah Taala ajar. Maknanya ayatnya kulir ruh min amri rabbi wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Allah Taala ajar Nabi kita, Muhammad, ya Rasulullah, selagi akan ditanya engkau oleh puak-puak mereka tentang roh. Puak-puak mereka lah mari ni, dia akan tanya kamu tentang roh. Maka engkau jawablah, ya Rasulullah, ya Muhammad, roh-roh ni ialah urusan Tuhan aku. Itu urusan Allah. Semuanya tak tahu hakikat roh. Yang tahunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setengah daripada puak-puak mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Hak banyaknya tak beriman. Kerana apa? Kerana Nabi ni maknanya daripada keturunan Bani Ismail, daripada anak cucu Nabi Ibrahim, tidak daripada puak-puak mereka Bani Israel. Tak mengaku pak sudah. Tapi dia tahu
tahu bahawa Muhammad, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang sebenar, dia tahu, tapi dia tidak mengaku. Kerana kesombongan tadi. Kerana tidak daripada keturunan mereka. Tu pokok Yahudi. Itu roh. Tidak ada yang siapa tahu akan hakikat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib beriman. Masuk dalam kata wajib beriman lagi. Wajib kita beriman, wajib kita i'tiqad, sama je. I'tiqad, wajib beriman, sama saja. Tu dia panggil nak ubah ibarat, nak suruh kita tak puas. Tafannu bil ibarah. Ubah cakapan tu nak suruh kita tak puas. Tadi dia kata dan wajib i'tiqad. Kali ni pula kata dan wajib beriman. Apa beza i'tiqad dengan beriman? Hak tula. Hak sama saja, tak ada beza. Cuma ubah ibarat saja, supaya kita galik belajar. Tadi kata i'tiqad, hak ni kata beriman pula. Jadi di antara hak wajib kita beriman, hak wajib kita i'tiqad, hak wajib kita tasdik di hati kita, hak wajib kita benar di hati kitanya, di antaranya lagi dengan bahawa mati itu tu, mati ni wajib kita i'tiqad dengan perintahan Allah Ta'ala. Mati-mati ni ialah satu benda, maknanya bukanlah benda ni boleh kita sengaja dia, tidak. Benda ni ialah benda hak ditentukan oleh Allah. Benda daripada suruhan Allah. Allah hak tetap bila kita akan mati. Maknanya begitu, benda perintahan Allah. Tu mati. Mati ni ialah benda perintahan Allah, suruhan Allah. Allah hak tentu, Allah hak tetapkan mati ni. Dan tak dapat tiada. Mesti maknanya bagi tiap-tiap makhluk ni, tiap-tiap ciptaan Allah, manusia lah, ataupun binatang ke, daripada mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mesti akan mati. Itu wajib kita i'tiqad. Ada pun orang yang beriman, dia tahu akan mati. Kerana atas dasar adat berlaku turun-temurun. Maknanya mati, dia duk tengok dengan mata kepala dia, tuk-tuk nenek dia, semua akan mati. Maka dia orang yang tidak beriman, orang kafir ni, mati ni ialah berdasarkan pada adat turun-temurun hak dia duk tengok dengan mata kepala dia. Adapun kita orang yang beriman tak, mati ni ialah urusan agama. Wajib kita beriman hak ni khija Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tentu belaka dah semuanya akan mati. Tak dapat tidak, mesti akan mati. Tu kita orang yang beriman begitu. Dan bahawa malakul maut, boleh kita baca malikil maut, tapi hak lebih maknanya bertepatan ialah malakul maut, iaitulah malaikat Israel. Kalau kita baca malakul maut, maksudnya satu malaikat yang tugas dia cabut nyawa, namanya malaikat Israel. Kalau baca malikil maut, ketua bagi malaikat yang mencabut nyawa. Tu malikil maut, ketua, jadi ketua. Kalau kata malakul maut, satu malaikat yang tugas dia cabut nyawa. Malikil maut, ketua bagi malaikat yang mencabut nyawa. Begitu. Maka di sini berkhilaflah di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Setengah pandangan kata yang cabut nyawa ni malaikat Israel tu, malakul maut tu. Malakul maut lah yang mencabut nyawanya. Walau ramai, dah ramai macam mana kalau hak mati tu serentak. Hak mati pukul 8 tu serentak. Semua pakat mati pukul 8 ramai misalnya.
Oh, kerana malakul maut ni, malaikat Israel ni besar. Dah dia besar, sekejap aja tak dia cabut nyamuk. Kerana dia besar. Ada pandangan lagi, maknanya kalau kita baca dengan malikil maut, ketua bagi malaikat maut, iaitulah malaikat Israel ni ialah ketua. Kalau kita baca dengan malikil maut, maknanya kita mengikut di atas pandangan hak setengah ulama pula mengatakan yang mencabut nyawa ni kaki tangan bagi malikil maut ramai. Ada kaki tangan dia. Maknanya ada malaikat-malaikat hak di bawah dia. Cuma ketuanya malaikat Israel, malikil maut, dia ialah ketua. Ada lagi malaikat-malaikat lain, iaitulah hak di bawah-bawah, maknanya bagi malaikat Israel tadi. Itu khilaf pula di kalangan ulama. Jadi wajib kita iktiqad lagi, wajib kita beriman bahawa malakul maut ataupun malikil maut, iaitulah malaikat Israel, dia tu ialah yang mengambil akan segala ruh. Dialah yang akan ambil nyawa-nyawa manusia ataupun jin atau maknanya dialah yang tukang mencabut nyawanya di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun roh dia sendiri, walaupun hak dia sendiri, dialah yang cabut. Tu malaikul maut, malaikat Israel. Dan bahawa seruh kemudian daripada mati badan itu, wajib kita beriman lagi bahawa senyuruh ni kemudian daripada mati badan itu, lepas daripada badan tu dicabut akan roh terpisah daripada badan, maka roh tadi tu dinikmat akan dia akan roh, atau diazab akan dia akan roh. Ni wajib kita iktiqad, wajib kita beriman roh ni. Mana kalau ditanam saja kita di dalam kubur, maka pada ketika itu roh akan kembali sekejap, akan kembali. Allah Ta'ala kembalikan roh, maknanya pada ketika itu maknanya kita hidup yang pertengahan. Dia panggil hayatum mutawassitatun bainal maut wal hayah. Hidup yang pertengahan di antara mati dengan hidup. Maknanya pada ketika itu nak kata kita hidup sengoti, hidup yang seperti ni. Tidak. Ini dalam kubur. Nak kata mati kita ni mati sungguh mati hak 100%. Tidak juga. Itu dia panggil hayatum mutawassitatun bainal mauti wal hayah. Yang mana kehidupan kita di dalam kubur pada ketika itu hak pertengahan di antara mati dengan hidup. Maknanya setelah mana kita mati, maknanya ditanam di dalam kubur, dikambuh. Setelah mana dikambuh, Allah Ta'ala masuk kembali ruh. Hak tadi dicabut. Dah mana kalau dicabut, bila kita tanam, hak nak soal ni, nak soal muka nakir ni, diberi sekejap roh, diturunkan kembali, maknanya masuk kembali di dalam jasad kita. Tapi adakah hidup sebegini? Dah. Yang mana pada ketika itu qada kita untuk nak jawab soal muka nakir. Itu dia panggil hayatum mutawassitatun bainal mauti wal hayah. Hidup yang pertengahan. Bukan kata boleh bangun apa semua bergerak. Tak. Bukan. Qada maknanya kita faham untuk nak jawab soal daripada muka nakir. Maka pada ketika itu soal. Maka pada akhirnya apabila seseorang itu, maknanya yang mati itu mukmin yang soleh, maka rohnya di dalam nikmat. Siapa kiamat dalam nikmat lah. Tapi jika yang mati tadi tu kafir ataupun munafik, maka roh tadi tu diazab sampai kiamat. Duduk dalam kubur tu roh dia tu duduk di dalam azab dah. Adapun jika yang mati tu hak mukmin,
tapi fasik, ada buat melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak soleh maknanya, maka dia akan diazab roh tadi, duduk dalam azab. Tapi terkadangnya berada dalam nikmat sekejap, ataupun terkadangnya diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala roh tadi ketika mana maknanya berada di padang di alam barzakh. Tu hak roh yang mati, hak fasik, hak berdosa. Duduk dalam azab, tapi sungguh pun duduk dalam azab lama. Apabila ada anak dia, maknanya sampai pahala misalnya, kerana ada benda-benda yang mana walaupun kita mati, tapi ianya maknanya sampai pahala tadi, supaya kita hidup buat ibadat. Maka di antaranya sedekahun jariyah. Di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita wakaf, ada pondok nak bina, kita wakaf, ada orang nak kutip untuk buat wakaf masjid ke, misalnya nak bina rumah guru-guru pondok misalnya, kita pun wakaf. Maka wakaf ni ianya akan mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Maka kita tadi tu maknanya seseorang ini ianya tergolong dalam orang mukmin yang ada banyak buat salah. Maka oleh kerana ada dia melakukan amal ketika mana dia hidup, yang mana amal ni tidak terhenti dengan mati, walaupun mati seolah-olah seperti dia buat amal, umpamanya sedekah jariah. Ini segenap mereka hak berwakaf di surau kita ni dapat pahala mengalir seramai mana hak ada hadir, mari dalam majlis ilmu, mari solat, semuanya duk mengalir, duk gi kepada dia. Maka tadi dia ni maknanya banyak buat salah, dosanya banyak, tiba-tiba mengalir pahala, diringankan sedikit, makin banyak lagi, anak dia lagi, maknanya ilmu bermanfaat lagi, hak dia tengah duk ajar orang duk amal dengan dia, anak pula duk berdoa kepada Allah Ta'ala, duk istighfar dan lain-lain. Makin lama makin nikmat diringan, akhir-akhir berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Ni keuntungan ni. Hak ni kita kena rebut ni. Takut-takutnya kita ni tergolong dalam hak ni. Cuma na'udzubillah lah, usaha biar berada kita ni mukmin yang soleh atau mukmin yang baik. Biar kita masuk saja dalam kubur tu, roh kita dalam nikmat selalu dah, bukan dalam azab. Tapi adakah dalam azab senantiasa azab bagi mereka yang beriman? Tidak. Kerana ada ni habuan kita lagi ni. Apakah habuan kita? Ni hak mana amal yang akan mengalir. Hak ni kita kena tumpu ni. Di antara benda hak kita kena tumpu untuk kesenangan kita di akhirat, untuk kesenangan kita di barzakh. Ni cari peluang. Ada orang sahaja nak wakaf, bui selalu, seramah seria sikit pun tak apalah, asal mengalir akhirat kelak, di alam barzakh kelak. Anak didik dia dengan didikan yang baik, beri iman kepada dia, pesan kepada dia, buat amal itu ini dan lain-lain daripada semuanya sampai mengalir. Ini keuntungan di orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu roh dinikmat dan diazab. Ada kala dinikmat, ada kala diazab. Hak diazab selama-lama, iaitulah roh orang yang kufur dengan Allah, dan juga roh yang munafik. Munafik ni maknanya kafir lah, munafik. Cuma berlakon saja, berlakon Islam, berlakon solat, tapi hakikat hatinya tak beriman pada Allah. Itu dia panggil munafik. Hak ni kekal duduk dalam maknanya dalam azab roh tersebut tadi. Tu dia, habis itu. Jadi begitulah roh tadi tu. Maknanya ada kalanya ada hak tu di dalam nikmat, ada juga hak di azab, hinggalah kembali ia roh kepada badannya, badan bagi roh tadi, bila
hinggalah iaitu pada tiupan sangkakala yang kedua berlaku kiamat. Kerana sangkakala yang pertama mati dulu habis. Itu sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kedua dihidupkan kembali. Tu maka duduk dalam azab ataupun duduk dalam nikmat roh tadi ni, sehinggalah kita akan kembali pula pada alam akhirat, iaitulah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam kubur. Melalui tu dimasukkan kembali roh ke dalam jasad kita. Hidup kembali pada ketika tu. Hidup Allah Taala jadikan daripada apa? Tadi ajbuz zanat. Hidup kembali kita di alam akhirat. Situ nak bicara adalah pula. Tu nak bicara pula. Habis situ. Dan bahawasanya tiada mati seseorang. Wajib kita beriman bahawasanya tiada mati seseorang, melainkan mati seseorang tu tak kala sempurna rezekinya rezeki bagi seorang dan ajalnya ajal bagi seseorang. Wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman tidak akan mati seseorang daripada manusia itu melainkan setelah mana rezekinya telah habis dah. Habis dah ajal dia. Dan jika mati saat ni tu adalah mati tu dibunuh sekalipun, walaupun kita nampak seperti dia hak cabut nyawa, tak, sebenarnya telah tamat dah, telah habis dah rezeki dia. Rezeki dia tamat dah setakat tu, ajar dia sampai dah. Cuma berlaku di asbabnya, asbab dibunuh misalnya. Tidak dengan cara norma-norma yang lain misalnya. Tapi hakikatnya telah sampai umur orang tadi, ataupun telah habis rezeki dia, telah habis ajar ataupun umur dia tadi. Walaupun orang yang mati dibunuh sekalipun. Apa itu ajal? Dan makna ajal itu, ajal ni ialah waktu, ialah masa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada azali, pada sedia kala lagi. Allah Ta'ala takdirkan akan selesai, akan tamat, akan habis hidup seseorang padanya pada waktu. Itulah panggil ajal. Ajal ni ialah suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Masa apa? Masa habisnya umur dia. Masa habis umur itulah dikatakan ajal. Maka orang yang mati, mereka habis dah umur dia, habis dah rezeki dia. Itu wajib kita i'tiqad gitu. Wajib kita i'tiqad, maknanya mati seseorang itu daripada kerana habis rezeki dia, habis ajal dia, hak telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya orang yang mati itu, dan bahawasanya orang yang mati itu ditanyakan mereka itu orang yang mati. Orang hak mati ni akan ditanya, akan disoal oleh mungkar dan nakir. Orang yang mati wajib kita beriman apabila kita mati kita akan disoal. Kita akan disoal. Wajib kita beriman, wajib kita i'tiqad. Adanya soal di dalam kubur maknanya, atau wajib kita i'tiqad. Yang mana benda ni benda hak dicerita oleh agama. Nak fikir dengan akal, nak WhatsApp kepada mereka telah meninggal dunia, nak tengok dalam Facebook ni tak bertemu. Kerana benda ni benda sam'iyat, benda yang jenis, yang passion kita dengar daripada wahyu daripada Allah, hak disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena beriman. Nak fikir tak boleh ni. Benda hak tak nampak. Benda hak tak nampak kita nak fikir. Tapi wajib kita kena i'tiqad. Apa dia di antaranya wajib kita beriman, iaitulah adanya soal di dalam kubur. Tu wajib kita beriman bahawasanya orang yang mati itu ditanyakan, mereka itu orang yang mati
Ditanya oleh siapa? Oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apakah yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Ditanya daripada Tuhan. Yang akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Apa lagi dia akan ditanya? Ditanya dan agama mereka itu, madinuka, apakah agama engkau? Akan ditanya oleh malaikat. Apa lagi yang akan ditanya? Dan nabi mereka itu, ditanya juga tentang nabi. Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Akan ditanya oleh para malaikat, iaitulah Munkar dan Nakir manakala kita meninggal dunia. Akan ditanya. Itu di antara soal-soalnya. Maka khilaf di kalangan ulama lah, apakah soal-soal yang akan ditanya. Walhasilnya, benda yang akan ditanya di dalam soal, maknanya di dalam kubur, ialah semuanya berkaitan dengan tauhid. Semuanya berkaitan dengan akidah. Adapun sembahyang, puasa dan lain-lain daripadanya hak ibadat-ibadat ni, hak ni akan dihitung, disoal, ditanya di padang mahsyar. Hak dalam kubur ni semuanya berkaitan dengan tauhid. Hak kita duk mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan ditanya hak ni. Hak ni akan ditanya dalam kubur ni. Tanya tentang Tuhan, tentang Allah. Kalau kita tak kenal Allah, adakah kita boleh jawab pada kita tu? Tak boleh nak jawab. Ni semuanya amal hak dunia, ketauhidan kita, hak ni lah hak akan sebagai bekal, dialah yang akan jawab ketika mana kita berada di dalam kubur kelak. Kenal atas dunia, kenalah ketika mana kita berada di barzah. Percaya boleh jawablah kita pada ketika mana berada di alam barzah, di alam kubur. Bila? Apabila kita kenal di dunia. Kenal dunia, kenalah di alam barzah. Luluhlah kita di alam barzah. Ini akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Disoal. Maka di sini disoal ni sama ada yang kafir, yang beriman, semuanya akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir lah. Ada pandangan juga kata hak beriman bukan malaikat Munkar Nakir, malaikat Mubashir nama dia. Hak Munkar Nakir ni orang kafir. Malaikat Munkar Nakir akan soal mereka yang kafir sahaja. Yang beriman nama lain pula, malaikat lain. Nama dia malaikat Mubashir. Nama dia begitu. Itu khilaf di kalangan ulama pula lah. Kemudian manakala maknanya habis itu, maknanya akan kita wajib iktikad akan ada soal Munkar dan Nakir. Kemudian daripada ditanamkan mereka, okey, silap baca. Dan bahawasanya orang yang mati itu, wajib kita beriman bahawasanya orang yang mati itu ditanyakan mereka itu orang yang mati oleh Munkar dan Nakir. Tanya apa? Daripada Tuhan, akan ditanya daripada agama mereka itu, dan akan ditanya daripada nabi mereka itu. Baik, tanya-tanya tu bila? Tu takluk pada kata tanya. Tanya-tanya tu bila? Kemudian daripada ditanamkan mereka itu orang yang mati. Tanya soal tadi tu oleh Munkar Nakir ni ialah selepas daripada ditanamkan kita. Manakala kita mati ditanam, manakala pada ketika itulah akan ditanya. Juga mereka hak tak kena tanam sama juga. Cuma atas golik saja manusia apabila mati ditanam. Ada juga hak mati kena bakar. Ada juga hak mati lemah. Hak mati dalam binatang, kena makan ke binatang ke, ataupun mati dalam kapal terbang, lepas tu hilang tak tahu ke mana contohnya. Ini tak kena soal. Kerana hak tadi kata soal tu setelah mana ditanam. Hak ni tak tanam. Tak tanam ni atas dasar golik. Kebiasaannya mati tu ditanam.
Pun begitu, hak mati tak ditanam sekalipun, mati terhangus dibakar misalnya, mati lemah dalam laut misalnya, hak tidak ada kubur contohnya, pun samalah akan ditanya juga. Sama akan ditanya juga. Akan ditanya. Melainkan hak ni kata tak tanya ni. Hak ni diistisna, tak tanya, tak ditanya hak ni. Siapa? Jamaah yang tertentu, adalah puak-puak tertentu hak ni tak ditanya ni oleh malaikat munkar nakir. Siapakah mereka itu? Setengah daripada mereka itu ialah orang yang mati syahid. Setengah daripada mereka yang maknanya yang tak ditanya ialah mereka-mereka yang mati syahid. Nabi-nabi tak ditanya juga di antaranya. Rasul-rasul tak ditanya. Di antaranya mereka hak mati syahid tak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tak disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Gitu. Dan bahawasanya setengah daripada mereka yang mati itu, setengah daripada mereka yang dimati itu diazabkan di dalam kuburnya, kubur seorang. Dan setengah mereka itu yang mati itu di dalam nikmat. Wajib kita iktikad juga. Maknanya jika amalan yang mati itu amalnya jahat, maka diazablah dia dalam kubur. Azab dalam kubur. Kalaulah dia tu amalnya baik, maka dalam kubur tu tadi di dalam nikmatlah dia. Dan setengah daripada azab kubur itu bahawa mengapit oleh dua lambung, menghimpit. Setengah daripada azab kubur ialah dihimpit oleh dua lambung kubur, yakni dua tepi kubur kanan dan kiri, mengapit tubuh kita ni hingga berselisih segala tulang rusuknya, rusuk bagi seorang yang mati tadi. Maknanya setengah daripada azab kubur ni banyak. Manakala seseorang itu mati bawa bekal amal jahat, maka diazab. Setengah daripada azab di dalam kubur ialah himpitan kubur. Ada lagi azab lain, ular, kala jengking dan lain-lain daripadanya. Hak di antaranya dihimpit oleh dua lambung kubur, dua tepi kubur, maknanya kanan dan kiri dikepit, dihimpit, sehingga kan tulang mayat tadi tu jadi berselisih. Apa maksud berselisih? Maknanya hak kanan masuk, hak kiri masuk, jadi seolah-olah jadi satu. Dah tulang rusuk tadi, dia ada belah-belah, celah-celah, maka bila dihimpit dia akan jadi kerat. Dia akan jadi satu maknanya. Ini nak ceritanya dahsyatnya himpitan kubur tadi, sehingga berselisih tulang rusuk. Dan tiada lepaslah daripada himpitan kubur ni, melainkan mereka beberapa orang yang diistisnakan, iaitulah seperti orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam sakit matinya. Ini diistisna, dikecuali. Ada di antara mereka hak tak kena himpitan kubur. Yang mana himpitan kubur ni ada kalanya ada yang selamat, ada kalanya ada yang kena, ada kalanya ada yang kena tapi bukan diazab. Himpitan kubur tadi dia panggil himpitan manja. Ada 3 jenis, 3 kategori mereka yang berada dalam kubur ni. Yang pertama, dihimpit, diseksa sehingga berselisih tulang rusuk. Yang kedua, tak kena langsung. Yang ketiga, kena tapi himpitan yang manja. Maka hak tak kena daripada himpitan kubur ni di antaranya tentulah nabi-nabi, rasul-rasul, aulia-aulia. Di antaranya juga ialah mereka yang membaca surah Al-Ikhlas bila tak kala nak datang kematian kepadanya. Nampak dia duk nak mati sikit-sikit lagi nak mati contohnya, dia rasalah orang hak tengah nak sakit ni. Jadi manakala dia duk uzur tadi tu, lidah dia senantiasa duk baca
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Akhir-akhirnya mati dalam keadaan kekal dia membaca surah Al-Ikhlas. Maka orang ini selamat daripada azab kubur. Di antara azab kubur ialah himpitan kubur. Ini orang yang senantiasa baca surah Al-Ikhlas ketika mana sakit nak mati. Baca. Ini satu ilmu kepada kita ni. Kita baca. Maknanya kita ketika mana kita sakit, sakit yang nak membawa kepada mati, lazimkan baca surah Al-Ikhlas. Biar kita mati dalam keadaan lidah kita duduk baca surah Al-Ikhlas. Kata ulama lagi, kita baca 100 kali. Surah Al-Ikhlas tadi baca 100 kali. Masuk dalam kata hak ni. Masuk dalam kata orang yang mati diistisna dikecuali daripada terkena himpitan kubur. Baca 100 kali ketika mana dia sakit nak mati tadi, ataupun melazimi sehingga dia mati. Ini orang yang bebas, tak kena daripada azab kubur ataupun daripada himpitan kubur. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Wallahu alam. Berpindah pula kita kepada alam akhirat. Tadi baru masuk pada alam barzah. Benda-benda yang akan berlaku di dalam peristiwa di dalam kubur, dia panggil alam barzah. Maka masuk pula kepada alam yang seterusnya, iaitulah alam akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.